Satu aspek puasa yang mungkin kita kurang ketengahkan, namun seharusnya kita jaga juga. Bukan saja menjaga makan dan minum ataupun tidak makan dan minum sepanjang tempoh berpuasa itu, namun ada juga banyak perkara lain yang perlu kita jaga. Ya, antaranya adalah jaga percakapan dan pertuturan kita. Ya Allah, susahnya juga tu kan. Kadang-kadang mulut tak berkata-kata tapi tangan tu laju. Tangan. Sekarang tangan dah menjadi mulut kedua. Betul. Allahu Akbar. Jadi ini akan kita bincangkan bersama dengan tetamu kita yang berada di atas talian, iaitu Ibu Ros, merupakan Family and Love Guru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabar Terence dengan Sophie? Baik, alhamdulillah. Lama tak jumpa Ibu. Ya, lama tidak bersua bersama Ibu dan juga sisi keluarga. Ingin kita bertanya tentang topik pagi ini, itu lidah dan percakapan. Seharusnya kita menjaga lidah dan percakapan ni sepanjang tahun sebab betul. adalah banyak perumpamaan sebenarnya yang mengaitkan keburukan mengikut lidah ataupun tidak menjaga tutur kata kita itu. Jadi Ibu, mungkin kita boleh ketengahkan pentingnya kita berdisiplin dalam berkata-kata. Betul. Perkataan ni bila belum keluar daripada mulut, dia milik kita. Bila dia dah keluar daripada mulut, dia menjadi milik orang yang mendengar tu. Wow. Dan ianya akan bersambung-sambung lah lagi selepas itu. Jadi kita kena tahu di pagar mulut itu sebelum dia melompat keluar tu, kita kena kawal. Dan untuk kawal inilah yang ada di antaranya rasa susah. Sebab bila dah marah akan keluar perkataan-perkataan yang tidak indah, yang tidak baik. Namun di situ yang memerlukan pada kita disiplin, sebagaimana yang Terence kata tadi, disiplin untuk kita menjaga supaya tak keluar. Dan disiplin ni insya-Allah sebenarnya datangnya daripada iman lah. Kerana kita takut pada Allah SWT, kerana perkataan ini boleh menjadi racun pada orang yang menerima, dan ia juga boleh menjadi halwa ataupun benda yang baik bagi orang yang mendengar. Jadi kita ada pilihan di situ. Ia boleh mendatangkan pada kita pahala ataupun mendatangkan pada kita dosa. Itu kuasa perkataan ni. Okey. Besar betul kuasa perkataan ni kan. Dan selain daripada itu Ibu, ada juga yang sering kali lah mengatakan bila dah keluarkan perkataan yang tak sepatutnya, kemudian cakap alamak sebenarnya tak bermaksud sebegitu. Astagfirullah. Alamak. Jadi ada juga yang menyatakan kata-kata je mulut je lancang ataupun mulut jahat lah, tapi hati sebenarnya tak macam tu, hati baik. Jadi macam mana pula daripada perspektif ni Ibu? Ya, kita memang nampak dan kita selalu jumpa keadaan demikian kan. Masa yang sama, orang yang bila dia lalui keadaan itu, contohnya dia tersedak, terlepas cakap. Apa yang dia boleh buat, mohon maaf balik, kerana dia sebenarnya sebenarnya tak wujud bila dia kata mulut saja pedas, mulut saja jahat tapi hati baik. Dia sebenarnya ini yang kita kena faham, manusia ni diberi kuasa kendiri. Dan kuasa kendiri ni ada 4. 2 untuk kuasa dalaman, 2 kuasa luaran. Yang dalaman ni apa yang kita fikirkan dan apa yang kita rasakan. Kuasa luaran ni, luar kita, iaitu apa yang kita katakan dan apa yang kita buat. Dia berkait sebenarnya. Dia sangat berkait. Jadi nak kawal perkataan keluar yang tak baik, kawal dari dalam. Maksudnya apa yang kita fikirkan dan apa yang kita rasa tu, kita kena kawal. Jadi bila kita memikirkan perkara baik-baik, tak terkeluarlah perkataan yang tak baik tu. InsyaAllah. Bagaimana pula Ibu dalam keadaan tahun 2022 ni kan? Semua orang mudah terasa. Senang trigger, kata orang. Betul. Jadi apabila kita menzahirkan suatu perkataan ataupun menghantar suatu pautan di media sosial, mungkin niat kita tu baik, nak menyeru supaya menjaga berat badan. Namun dikatakan kita fat shaming pula. Jadi ada orang yang terasa. Macam mana untuk mengawal perkara-perkara begitu? Kerana kadang-kadang itu bukan niat kita dan perkataan yang kita keluarkan pun adalah baik. Namun diambil secara negatif oleh mereka yang membaca. Satu perkara yang kita kena faham bahawa kita bertanggungjawab pada 4 kuasa kendiri kita tadi kan, Terence. Tapi kita tak bertanggungjawab terhadap 4 kuasa kendiri orang lain.
Jadi bila kita mengeluarkan perkataan itu, kita dah jaga perkataan itu. Marilah kita menjaga berat badan kita kerana yang boleh mendatangkan keburukan daripada kesihatan. Semua ni cakap tu semua baik, bukan sentak-sentak. Kadang-kadang bila nak bagi orang membaca kita punya iklan dan sebagainya, kadang-kadang menggunakan kataan sentap. Kataan sentap inilah yang kadang-kadang boleh membawa kepada kejahatan dan sebagainya. Contoh, dalam masa yang sama sebagaimana yang Terence kata tadi, niat dahlah baik. Perkataan yang ditulis semuanya baik. Namun orang yang ambil itu dia kecil hati. It is not our control. Dia bukan dalam kawalan kita apa yang dia rasa. Mungkin dia telah melalui sakit yang banyak, orang body shaming dia, fat shaming dia before this. Jadi dia dah terasa. Dengar perkataan gemuk ke, perkataan nak kurus ke, dia dah ada satu meaning, satu andaian, satu makna yang menyebabkan dia jadi sensitif. Jadi di situ kalau kita nampak kita nampak depan mata tu dia terasa, cepat-cepatlah minta maaf because itu bukan niat kita. Namun dalam masa yang sama kita tak boleh nak kontrol apa yang dia rasa. Itu satu perkara yang kita kena faham. Dan kita kalau dia rasa macam tu, cuma apa yang kita boleh buat, teruskan berbuat baik pada orang tu. Teruskan melakukan kebaikan. Betul. Saya suka dengan apa yang Ibu kongsikan. Kita tak boleh kontrol orang, pemikiran orang dan penerimaan orang bagaimana kan. Yeah. Mungkin kita dari aspek yang berbeza, cara penyampaian itu mungkin baik dan penerimaan mereka ini di sebaliknya kan. Yeah. Jadi Ibu, pertuturan ini perlu dididik daripada awal lah, dari segi percakapan kita, anak-anak kita. Jadi Ibu, seawal mungkin yang boleh kita menjaga percakapan kita ataupun pertuturan kita untuk kita memastikan bahawa diri kita, anak-anak kita bertutur dengan kata-kata yang baik agar tidaklah mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Bagaimana Ibu? Okey, jawapan dia semasa kita daripada mula kita hidup ni, maksudnya bila kita dah boleh memilih perkataan, contohnya dalam usia kita masih kecil, 7 tahun ke atas tu, kita dah ada kita punya own mind to think, dah faham yang mana baik, yang mana buruk, kita mula kawal diri kita. Lepas tu bila kita nak berkata pada anak-anak kita pula kan, dia permulaannya bukan bila anak tu lahir sayang. Permulaannya masa kita mencari pasangan. Jangan cari pasangan yang perkataannya dan kita dengar dia sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik, kerana itu akan menjadi environment kepada anak-anak kita. So daripada situ lagi kita kena jaga, dan yang paling penting adalah menjaga diri kita. Kita kena menjaga diri kita. Dan masa yang sama kan, kadang-kadang kita tengok mak ayah tu baik je, tapi anak tu bila dah usianya dah lebih 20 tahun, 30 tahun mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi kita kena faham juga bila kita tengok orang-orang yang dah dewasa mengeluarkan perkataan baik, jangan kita tuju ni mak dia tak ajar kan masa kecil. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan manusia ini dia akan evolve. Dia mungkin dalam the circle dia ke, jadi kita kena faham keadaan itu. Dan apa yang kita kena buat, jangan cepat menuduh. Jangan cepat menghakim. Jangan cepat, apa itu kita panggil dalam bahasa Inggeris, Terence, apa dia? Judge. Jangan betul-betul. Jadi jangan cepat menghakimi seseorang itu. Jangan kan? cepat menghakimi seseorang itu. Memang suatu yang mudah sangat dilakukan di media sosial terutama sekali. Jadi bagaimana untuk kita menjaga di media sosial, boleh dikatakan pautan lah Ibu, kerana kadang-kadang kita bukan saja menaip ala keyboard warrior, tapi kita juga ada kirim gambar sekali, kirim GIF sekali, dan macam-macam lagi. Jadi bagaimana untuk menjaga pautan-pautan media sosial kita, kerana dalam tahun 2022 dan sebelumnya tu dah masuk tahun-tahun zaman teknologi yang begitu canggih ini, media sosial telah menjadi seumpama tutur kata kedua kita. Ya, bersuka dengar tadi, first time dengar tadi jari jemari menjadi mulut kedua. Bagi setengah orang dia mulut pertama, Terence, dengan sosial. Mulut pertama. Kita nampak senyap je, tapi kan, betul Ibu. Sebenarnya ini adalah
berlaku kerana rasa tidak takut kepada Allah SWT. Ini bukanlah akhlak Muslim, ya, dan ini bukanlah akhlak mulia. Jadi dia tidak dapat mengawal. This is kita kata EQ development. Dia punya EQ dan juga SQ dia memerlukan dia mempertekadkan. Kerana apa? Bila kita menulis, kita boleh guna fake account dan sebagainya. Dan orang tak tahu ibu ada FB kan. Kadang-kadang pernah juga terjadi ibu keluar satu posting dan mungkin posting tu masa tu tengah berkait dengan perkara yang tengah kita kata tengah viral. Tiba-tiba adalah yang mengutuk dan sebagainya. So apa ibu buat? Ibu delete je posting tu. Sebab tidak mahu menjadikan ia sebagai satu wadah di mana manusia memfitnah satu sama lain. Walaupun niat ibu adalah untuk membenarkan, namun ianya telah menjadi satu perkara yang tidak baik, maka bagi ibu, apa ibu boleh kontrol adalah delete posting tu. Supaya dia tidak menjadi sebab untuk tempat orang nak diibaratkan kita panggil orang, mai sini, datang kat sini, marilah kamu bercakaplah, mengutuklah satu sama lain dekat sini. Itu ibaratnya. Kalau dari segi kita panggil kalau ianya fizikal, macam itu ibaratnya. Jadi apa kita buat? Delete lah, buanglah. Mungkin kita akan buat posting lain yang akan mungkin di situ ada kesilapan bagi ibu, ada kesilapan ibu kat situ. There is trigger yang menyebabkan orang-orang begini mendatang. Jadi kita kena faham apa yang kita boleh kontrol, kita kontrol. Dalam masa yang sama, ibu ialah bila manusia ni dia lupa, kita sebagai manusia kita selalu lupa perhubungan manusia dengan manusia ni, hablum minan nas ni sangat berkait dengan hablum minallah. Betul. Jadi bila kita bercakap dengan manusia, kita sebenarnya dalam Islam tidak ada kasta. Maksudnya seorang suami tetap perlu bercakap lembut dengan isteri dia walaupun dia seorang suami. Seorang ibu bapa parent perlu bercakap lemah lembut dan penuh hormat pada anaknya. Seorang ketua perlu bercakap dengan lemah lembut kepada pekerjanya. Lemah lembut di sini bukan maksud tak tegas. Bercakap benda yang baik, tidak mengutuk, tidak mencela. Seorang pendidik contohnya tetap perlu bercakap dengan baik pada anak-anak muridnya. Kerana apa? Kita tak ada kasta. Hablum minan nas ni tidak ada kasta. Maksudnya anak perlu cakap baik pada mak, mak pun perlu cakap baik pada anak. Itu sangat penting. Sangat penting kat sini. Barulah kita dapat menghasilkan suasana yang tenang, damai. Sebab bagi yang contohnya bagi seorang yang kalau saya ibunya ada seorang ibu dan anak-anak, contohnya ada cucu-cucu dah sekarang ni, kalau ibu mikirkan kena dengar cakap ibu, ibu bercakap dengan kasar dan sebagainya, then I am showing a very bad example of a leader. Jadi yang tadi kata masa kecil, bila masa kita nak sediakan, nak mula bercakap, mengajar anak bercakap baik, at any time lah. Ini jadi bila kita faham ni, itu yang kita kata kuasakan diri. Kuasa perkataan kita, kuasa perbuatan kita. InsyaAllah. Masya-Allah. Jadi bukan puasa menahan diri daripada lapar dan dahaga je. Puasa perkataan juga ibu. Itu yang perlu kita lakukan. Puasa perbuatan dan juga perkataan. Masya-Allah. Dan mungkinlah di kesempatan ini baki beberapa minit lagi ni ibu, sedikit nasihat daripada ibu sendirilah kepada para penonton khususnya bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama jaga lidah dan juga pertuturan kita, insya-Allah. Ibu cuba cakap dengan cepat lah. Tapi ibu ingat masa ibu kecil, my mother cerita, my arwah mother cerita, dia kata perkataan ni baik ni seolah-olahnya, masa tu kecil kan, dalam umur 4 tahun gitu, seolah-olahnya yang keluar daripada mulut kita ni macam baju yang cantik, permata-permata yang indah, yang best. Tapi bila kita cakap benda yang tak baik, perkataan tak baik, benda yang tak baik, seperti keluarnya macam lipan, kacang. Imagine umur 4 tahun, sangat terkesan. Sangat terkesan. Tapi kalau fikirkan keluar baju daripada mulut, keluar permata daripada mulut, bukannya senang kan? Betul. Tapi for little kids. So,
menjaga perkataan ini adalah tuntutan sebenarnya. Adalah tuntutan, ya. Jadi macam mana pun, di mana pun tahap kita berada, menjaga perkataan ini sangat penting kerana ianya boleh membina ataupun meruntuhkan sebuah keluarga, sebuah masyarakat, sebuah perhubungan. Jadi kita sangat-sangat bertanggungjawab terhadap perkataan yang kita keluarkan. Belajarlah, didiklah diri. Dulu ibu nak keluar perkataan BODOH tu, sekarang ni kena spell ya. Mungkin senang sikit masa kecil kan. Tapi sekarang ni tak boleh keluar perkataan tu Sophie, tak boleh keluar perkataan tu Terence. Nak kena sebut pun dia kata tak pandai. Betul. Sebab kita kawal diri kita. Tak ada orang yang boleh kawal kita sebenarnya. Tapi kita lah yang kawal diri kita kerana kerana apa? Kerana kita tahu bahawa perkataan itu akan datang balik pada kita dan dia akan menyoal kita di sini bila kita faham dari segi agama dan kita bertanggungjawab pada apa yang kita lafazkan, apa yang kita katakan. Dan apa yang boleh membolehkan kita disiplin adalah kerana kita sayang pada Allah, kerana kita nak cari redha Allah SWT, kita nak Allah sayang kita. That is why kita nak kawal perkataan, perbuatan kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang Allah kasihi. Baik, terima kasih Ibu kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Semoga perkongsian Ibu tadi telah memberi banyak manfaat kepada semua yang mendengar supaya mereka dapat mengawal pertuturan dan percakapan serta pautan-pautan di media sosial sepanjang tempoh bulan Ramadan ini dan insyaAllah selepas itu juga. Ya, konsisten. Konsisten. Jangan stop di situ. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu.